Nak sempurna Islam dan iman dengan ihsan. Nak sah ihsan dengan Islam dan iman. Tanpa Islam, tanpa iman, ihsan kita tidak sah. Mana ihsan kita? Beribadah tu lah. Mana beribadah kita? Bersembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Cerita hak tunjang, nak tunjang. Beribadah kita akan Allah bukan hanya bersembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji saja, bukan. Beribadah akan Allah ni dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Suruhan Allah bukan sembahyang, puasa, zakat, haji sahaja. Suruhan Allah hubungan kita dalam keluarga kita, tanggungjawab kita dalam keluarga kita, hubungan kita dengan manusia, dengan masyarakat, tanggungjawab kita dalam masyarakat, tanggungjawab kita dalam negara. Ini semua termasuk dalam beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cerita contoh hak tunjang, sembahyang, puasa, zakat, haji. Syarat nak sah sembahyang, puasa, haji, Islam dan iman. Itu syarat sah. Tanpa Islam dan iman, sembahyang, bersembahyang kita, berpuasa kita, mengeluar zakat kitanya dan mengerjakan haji kitanya tidak sah. Ada ni. Syarat sah ihsan, Islam dan iman. Kemudian ihsan ni syarat untuk sempurna Islam dan iman. Tanpa ihsan, Islam dan iman sah, tak batal. Tapi tanpa Islam dan iman, ihsan tidak sah. Ada ni. Kemudian lengkap ketiga ni lah, barulah beragama yang sempurna. Sempurna agama dengan Islam, iman dan ihsan ni sempurna. Ni dia punya agama tu. Adapun kesempurnaan yang sebenar, muqarrabin lah, para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Islam, iman dan ihsan ni sempurna kalau kita kata pokok agama tu. Pokok agama tu. Kemudian pokok ni ada pokok hak biasa-biasa. Ada pokok hak ni hak lebih. Tu hak bab lain pula. Tapi nak jadi beragama, Islam, iman dan ihsan, barulah sempurna tiga bahagian dalam agama. Ada ni. Tapi nak sempurna sebenarnya tadi sampai maqam aulia, agama yang sempurna sebenarnya seumpama para sahabat radhiyallahu anhum. Kita cerita di sini sempurna agama dengan ihsan, mana beragama kita ni? Lengkap apa ni? Lengkap bahagian agama, Islam, iman dan ihsan. Jadi kita berulang kali dah sebut Islam terima zahir akan perkara agama, iman percaya hati akan perkara agama. Ihsan ni, ihsan mengerjakan suruhan agama dan meninggalkan larangan agama. Yang mana ihsan terjemahan dianya adalah berbuat baik. Itu ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Mana apa ni? Berbuat baik. Itu ihsan. Apa makna berbuat baik? Dengan bahu ikhlas oleh seseorang pada segala ta'ahnya. Ketaatannya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebut ketaatan adalah mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berulang kali kita sebut terdahulunya, asas ketaatan adalah iman. Ikhlas seseorang pada segala taatnya. Kemudian segala taat, ketaatan asasnya adalah iman. Tapi iman, ketaatan tidak akan diterima sama sekali. Kemudian apa di ihsan?
apa dia berbuat baik, apa makna ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya, iaitu beribadah kita akan Allah Subhanahu wa taala, pengabdian diri kita akan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata pengabdian diri kita akan Allah Subhanahu wa taala, pengabdian diri, orang panggil apa? Hamba abdi. Hamba abdi kan? Apa makna pengabdian diri kepada Allah? Mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Itu beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil beribadah. Mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Ini panggil orang yang beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Hak zahir yang kita kerjakan mengikut garis syarat rukun kena sempurna, itu baru dipanggil mengerjakan suruhan. Sebab tiap-tiap satu suruhan dia ada pula dia punya syarat rukun, ada peraturan dia, ada garis-garis dia. Yang pertama, kita nak kenal apa suruhan Allah zahir dan apa suruhan Allah batin. Yang kedua, macam manakah kita nak mengerjakan suruhan zahir tadi, dan macam manakah kita nak mengerjakan suruhan batin. Kemudian kita nak kena tahu apa dia larangan zahir, kita nak kena tahu apa dia larangan batin. Ni. Kemudian kita nak tahu pula cara macam mana nak meninggalkan larangan zahir dan cara macam mana nak meninggalkan larangan batin. Jadi mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin ni, kalau ilmu ke, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Mengerjakan suruhan zahir, meninggalkan larangan zahir, itu bahagian fiqh. Mengerjakan suruhan batin, meninggalkan larangan batin, itu bahagian tasawuf. Ada ni. Kemudian mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin, yang dipanggil ketaatan, asasnya adalah iman, asasnya ilmu tauhid. Jadi nak lengkap bahagian agama, tauhid, fiqh dan tasawuf. Hak tiga ilmu ni hak wajib fardu ain kepada kita atas tiap-tiap mukallaf. Fardu ain belajar ni, hak tiga ilmu ni, hak sebahagiannya lah, bukan ke semua, sebahagian. Kenapakah wajib fardu ain? Wajib satu dah, aini, atas tiap-tiap mukallaf. Sebab apa? Di sinilah sama ada kita ni beragama ataupun tidak. Sebab tu hak tiga ilmu ni kewajipan mandatori. Faham mandatori? Ni orang ceramah sebut ni, teruk retek lah kitanya. Dipanggil kewajipan mandatori. Mana apa ni? Tak sedut ngelah lah. Tak sedut ngelah. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Tak ada dalih. Ini kewajipan mandatori. Tak ada hak ni, tak ada agama. Wak rupa agama tu boleh lah, mari masjid 5 waktu, pakai uniform agama, boleh je nak lakong. Tapi beragama yang sebenar, nak terhasil beragama yang sebenar, berdasarkan kepada tiga ilmu tadi. Dimulai dengan hak kita baca dan mengelupah pula ulang balik. Tanda agama yang sebenar dalam kitab Faridatul Faraid ini dimulai dengan pertama sah i'tiqad. Itu yang pertama, pegangan yang sahih, pegangan yang betul, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tak ada hak ni, tak ada segala-galanya. Habis.